Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Johan, orang Kota Marudu yang tinggal di Jepun. Yahoo, follow Johan punya perjalanan. Yahoo. Wah, mempromosikan Omori Jepun di YouTube. Ya, dan terus subscribe guys YouTube dorang yang bernama Lagu Dari Langit di channel YouTube lah. Mana lagi? Ya. Follow juga Johan semua di Instagram, Facebook, dan juga of course mesti subscribe, like, share. Yep. Alang-alang ianya gratis. Now on to the show. Bulan sabit sudah tiba, tanah raya menjelma. Semua balik kampung, jangan lupa ayah bonda. Periksa kereta anda gear 1 hingga 5. Doa dulu biar selamat semuanya. Packing baju baru warna hijau dan kelabu. Songkok jangan lupa kalau lupa harum biru. Emak bagasi itu, cinta bagasi baru. Adik dan abang gabung dua jadi satu. Padu biar cermat, biar lambat asal selamat. Handphone letak tepi, fakta jumpa kartun dengan cepat. Singgah tepi jalan kalau abang sudah penat. Jadi rehat dulu, itu keputusan yang tepat. Ayo hati-hati kita kempen semuanya. Lancang baik-baik, jangan ada tadi juga. Jumpa atuk nenek, ayah, ibu, keluarga. Bila rasa jiwa kena esok nak bergaya. Come on. Alhamdulillah. Haha. Ayo bersama meraihkan hari raya yang mulia. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kenapa tu? Minum air. Kira tercikik lah. Tercikik lah. Masih lagi Hari Raya. Kita masih lagi vibe Hari Raya ni. Saya sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada kita punya pendengar. Ya. Oh ya, kita dapat number 1 baru-baru ni. Nombor 1 di Malaysia. Ya, nombor 1. Entertainment News di Apple Podcast. Ya. Kira pencapaian terbaik lah. Yes. Actually kita Kira pernah best. satu kali. So means 2 kali lah. Ni sebenarnya. second time. Second time. This is our second time. Kira kita ada grip lah on the Malaysian listeners. Oh yeah, man. Thanks. Thanks to Thank you. Thank you for Keep on supporting sharing. us. Kira kita berbentuk, kita bergabung-gabung suara lah. Kita tidak kesenian lah kita bercakap. So Sorry. semua bercakap. Dah lah. No, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita di Apple Podcast. Kalau boleh kamu dengar di Spotify juga. We want to get the traction, and orang bilang orang mau dapat ada bunyi apa tu? Kira Butt plug. notification. Oh ya. Di sana ada yang boleh klik star. Kamu bolehlah klik star. Itulah bunyi dia tu tadi. Mengikut kesudian kamu lah. Tiba-tiba butt plug punya bunyi kan. What? Why butt plug? It could be anything. Oh ya, okey lah. Okay, ni asyik kena sekejap saya. Shit man. Okey, kita teruskan ke baca lagi info semasa. Tadi kira macam pertama tu kan, kita kasih tajuk dia biji palir ataupun biji balabak lah kan, untuk yang first part tadi kan salah. Kontol dia bah. Biji kontol. Wow. Koyak seluar nampak biji. Okey, trending di China. China lagi. Kamu tahu tu yang ini jual di Shopee lah. Kira tak tahu apa orang guna sana, mungkin Alibaba lah saya rasa. Yang P tu. Yang stiker P di kereta tu. Dia trending di sana. Kenapa trendingnya? Kenapa? Dia beli untuk kasih cantik kereta, lekat kaca. Ya. Lekat P di kereta. Iya. Sana bukan macam Malaysia. Ya. Kita berhabis mau kasih buang tupi, derang pisi lakat. Depan belakang kita tu. Di motor pun ada apa semua. It's like macam trend lah. Kira dia jadi trending lah sana kan. Dan diorang beli tu dan membuatkan syarikat yang menjual tu untung berpuluh ribu. Serius? Yes. Berapa orang jual satu? If I'm not mistaken sini RM2.5 saja diorang jual sini. Oh hold on. Being sold per month dalam RM19, 56 pieces lebih kurang sebulan. Dia jual RM19.30. Wow. 28 yuan lebih kurang gitu. Wih. So dia untung RM10,000. Wow. Daripada jual yang stiker P je kimbet. Gila. Tapi dia macam ada juga yang suka GDM nih, yang Japanese domestic marketnya kan. Okay. Dia orang suka yang stiker dari Jepun tuh. Oh iya, betul. I used to have that in my car. Saya pun pernah terpikat juga benda tu. Di kancil kau pernah ada letak tu kan ya. Tapi sebenarnya itu learning. I know. Ada satu lagi yang macam bunga tu kan. Aha. Ya.
Kau tahu apa? Apa itu? Senior driving. Orang tua tengah Oh, yang macam driving. bunga macam daun tu. Oh, Shit, ya, aku yang orang semua melekat dekat kereta tu. Ya, ya, ya. ya. Sial, aku pun Rasanya pernah. mesti dong sana dong habis ketawa tu kan. Itu macam hijau kuning tu bang kan? Yang macam daun tu kan? Jadi yang kita ketawakan tadi dong sudah ketawa kita dah. Ya. Kita dahulu. Sial. Kita orang sudah ketahuan kita dahulu lah. Dari Ya, dulu lagi lah. itu kita lah dulu kena ketawa lah. Itu talking about Hey. yang trending yang tidak masuk akal lah. Aduh, hai, Maksudnya ada sini kan je. benda yang lawak tempat kita bila sampai tempat dong jadi satu benda yang Cool. suka ya. Orang kira Ya, cool lah kan. Yalah, Syok betul. kan? Tidak mustahil sebenarnya. Yeah. Benda-benda ni kalau dia hype, dia sales. Dia- Okay. Hype sales. Masalah dia hype dari bila? Hype. Kira macam kau sesak napas kejap. Hype. Ini boleh jadi bisnes Kita boleh jual lah. Boleh, masalah dia kita sudah terlambat. Dia sudah trending. Kita jual lepas tu. alah. Ya sudah. Benda baru lah. Lagi pun takkan kamu buka kedai Alibaba di Malaysia. I don't know, you can do that. Kita jadi supplier. Kita jualan lah perkataan kontol. Mungkin dong minat sana lekat lah dia. Hashtag kontol lah. Tapi kau mesti macam ada logo dia. Apa logo dia? Apa lagi biji kontol lah. Iyalah. yang umur 40 kah yang 50? Sial. Tengok kategori dia kita punya customer. Oh iya iya. Kau umur berapa? Oke, ya kau punya kontol like that. Yang 2 biji tu kaki dia. Ada bulu-bulu jarang warna putih. Ada hitam, ada putih, ada grey. Ada tiba-tiba yang die. Perong-perong. Limited edition. Sial lah. Ya, tapi aku tak imagine pula bodoh. Aku teringat pula yang kita pernah cerita way back kita punya podcast awal-awal lah pasal mask tu. Mask bentuk biji kontol tu. Ada dia bagi bulu-bulu lagi. Iya sial. Sial. Siapa lah mau pakai itu dijual di Shopee lagi tu kimbet. Mana tahu dia. Mask tu, if you guys are listening ataupun cannot visualize it lah. Yeah, Dia macam face mask tapi dia macam biji kontol lah. Macam-macam lah, macam-macam. Dia warna kulit, lepas tu macam ada bulu-bulu sikit. Bulu-bulu sikit, ada dia punya kontur dia. Kalau pendengar perempuan dengar mungkin dia mau muntah sudah kalau kita cakap dia. Tapi itu ini adalah fakta. Okey, ini adalah fakta. Tapi yang kalau janganlah nanti kena cancel ya. Seterusnya berita seterusnya. Malaysia menduduki tangga pertama di Asia paling tinggi layari laman lucah ketika PKP. Serius? Ya. Yeah. Oh. Kenapa kau buat macam terkejut kan? Saya sebenarnya saya tidak terkejut. Ya, Kenny dia terkejut sebab dia awal terdedah dia bagi tahu tadi. Di umur yang tahun 3 sudah di smooch. Umur 9 tahun lah. 9 Saya tahun. suka JAV What? Maria Ozawa. This is common knowledge lah. Aku rasa kalau ada You Maria sure? Ozawa kan, mesti kamu pun mau selfie dengan dia juga lah kan. Dia di Indon kan sekarang? Indonesia. Kau Dia pasti. tengok segini siap tahu lagi. Kau follow up betul ya? Ada di news lah. Oh. Aku to be frank, aku ndak sebab Maria Ozawa sebenarnya adalah bini Perdana Menteri dulu. Hah? Yeah, it was the name of the Perdana Menteri Jepun dulu, Maria Ozawa. Oh. Nama dia. So I don't know. So bila orang cakap tu, bilang kenapa dong mau sebut pasal bini anu ni? Serious Kalau kau Google sekarang keluarlah yang sekarang punya. Ya, yang dulu punya lah. Ya, yang Nama dulu bukan punya. orang yang sama. Ya. Oh, saya Nama, tulis sana Maria Ozawa President of boleh juga tu. Kenapa lah Google tu Ken? Tapi No tinggal need lah. tinggal 3% deh, janganlah. I mean kenapa lah incognito sangat. Saya sudah setting incognito lah. Well, okay, itu adalah berita daripada yang saya ada simpan lah. Ya. One step ahead. Aku mau main game sama kamu sikit lah. Oh, lama kita tidak main game kan? Ya, lama namanya. Macam ini dipanggil false facts ataupun fakta benar. Oh. Benar. False fact Ya, false fact maksudnya fakta salah lah betul kan? Tapi aku cakap dia benar saja. Kamu dengar betul baik-baik ah. Okey. Kira aku sih no love challenge kamu lah. Test power lu ah. Okay. Mana sudah itu? Mana itu? Okey. Give it to me. Okey. Tapi sementara aku cari tu kamu cakap dulu lah. Okey. Oh, okey ada sudah jawapan tapi okey. Do you guys know Melbourne diambil dari nama Mel Gibson? BDA. False fact kan fakta salah Ya, kan? betul jangan. Tahukah kamu hamburger tu dicipta oleh orang Hamburg, Germany? Ya betul.
Main percaya. Tapi make sense kan? Sama hamburger. 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 Kamu udah tengok itu Pink Panther? Hamburger. Oh ya sial. Dia susah mau sebut. Hamburger. Nampak, okey. Tahukah kamu sejarah Singapura adalah bukan dari binatang bernama singa yang berpura-pura? I no love challenge. Okay. No love challenge bulan di sana. Dari kamu lah, mau ketahui pun boleh juga. Bosan. Perkataan bosan adalah diambil dari perkataan bos. Iya, betul. Ya. Bos. Masa tu ada nama dong panggil bos, tapi nama bos tu An. Nama panggilan jadi bosan. Ya. Bosan. Betul. Aku percaya itu fakta. Betul. Wow. Toto tu, I mean Toto tu, sport Toto. Ya, Okay, spot spot Tu diambil dari Toto wanita, enggak, Pak? Toto, enggak, Pak? Oh, gelinya aku cakap. Okey. One Toto tete. Bagi Alright, listener yang tidak tahu jangan explain. Okey, no love challenge. Palir ataupun peler. Okay. Itu bukanlah diambil oleh perkataan leper, tetapi diambil oleh orang yang mempunyai kepaingan sebutan huruf L. Apabila dia ternampak petir, dia sebut pelir. Ada takut. Ada pelir. Ada pelir. Aduh. Sial. Jangan percaya. Siapa lah yang buat benda Tunjuk tu langit dia bilang pelir. Tahukah kamu, ini fakta betul, sangat betul ni. Percayalah, tolonglah percaya. Tahukah kamu dulu bola sepak ni dipanggil bola tendang? Yalah, bisa jadi tendang. Tendang lah. Shit man. Tahukah anda Food Panda nama asalnya adalah Foot Panda, kaki panda. Pahal. Yang menggambarkan kaki panda yang gemuk kuat makan. Oh. So diubah menjadi Food Panda agar tidak keliru dengan kaki dan juga makanan. Body shaming. Tapi tiada apa-apa, tiada kena-mengena apa je. Tahukah kamu raja zaman dahulu juga mencuci pantat sendiri selepas berak? Oh, iya. Oh, baru saya tahu sekarang. Saya tahu. Aku pikir dayang tadi. Dayang dia tolong cuci. Bayangkan kalau kena cuci Tuang pantat. air kan. Mana? Ada orang kaya begitu sampai hire tukang cuci pantat. Mana Kalau berak. Ada. Ada. Apa tu? Presiden Korea. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Oh, kira dia diktator, kita kasih main. Oh, jangan. Mengikut fakta, racun nyamuk dibuat melingkar. Kenapa? Kenapa? Takkan dia buat lurus, patahlah. Ada apa lurus sekarang dia kira mau lawan. Kira mau benter lah. Itulah fakta sejarah yang sempat aku simpan. Percayalah kamu kerana ianya benar, sangat benar. Sangat. Inilah netizen di Malaysia ni ya. Yeah, don't trust anything from the internet. Yeah, especially from stupid podcast lah. Podcast bodoh. Tapi kami bukan stupid podcast lah. Kami Kinabalu podcast. So apa yang berlaku dan trending selain daripada yang kita cerita tadi itu, Kazim Ilyas, Ustaz Kazim Ilyas tengah trending sekarang pasal dia punya penyakit tu. Dia tengah mencari siapa yang boleh bantu dia untuk ubatkan penyakit dia. Apa penyakitnya? Kalau aku tengok daripada gambar dia, kita panggil apa tu, Zal yang ada di kulit tu. Ya, dia apa kita panggil tu? Eczema. Bukan. Ada satu benda tu apa? Macam eczema lah kalau scientifically, tapi kalau secara dia Cirrhosis. bukan. Janganlah cakap saintifik. Ada dipanggil tu rusap pula apa ni? Saya lupa lah. Chicken pox. No. Stop talking so I can think. Okay. Sial lah. No, I'm trying to get the name sebenarnya. Dia ada nama lokal kita panggil lah. Oh, okay. Ya, benda tu dia kulit. Kalau ikut daripada aku punya pengalaman kawan lah yang pernah berlaku. Alright. One of our friends, Fazil tahu juga tu. Dia kena daripada orang calit di topi. Lebih kurang begitulah. So cerita dia, dia macam ada sukan, something like that. Mungkin ada orang benci kah, ataupun ada orang mau dia punya macam nak senang sama dia kah, ataupun berminat kah dengan bini dia. Dia kumpul semua ni, orang bilang najis semua, body lah apa semua. Dia kumpul, dia mentera-menterakan. So dia palit, dia orang panggil palit ataupun calit lah kalau dalam secara generalnya. So dia
letak di topi. Isyalah. So masa tu anda tahu lah, mungkin secara sengaja kan, tak sengaja kan, dia bukan kasih kena orang lain tapi dia yang terkena apa. So bila dia pakai, dia start garu kepala dia. Aduh. So dia garu, dia rasa dah selesa, garu rasa satu kopek, dia menjalar satu badan. Okay. Shit man, naik bulu rumah. At one point kita punya kawan ni, at one point sampai dia mau malu mau bangun daripada katil dia sebab kulit dia tertinggal di cadar. Shit man. Ya, Okay. so ini adalah kira bomo lah, kira kerja bomo lah kan. So dia lama cuti, Okay. months dia bercuti. Kesiannya. Sampailah ada kawan ni jumpa dia punya pakcik dia yang tolong ubatkan dia, dan dia sudah okey lah, main bola sudah apa semua lah. Oh. He's okay now lah. Lama juga dia dapat tu penyakit. Lama, months, I think 3 to 4 to 6 months lah. Shitnya, macam mana dia mandi semua. Susah kena air Pedas ke? dia rasa gatal saja. Malam kau mau ikat tangan pun susah sebab kau mau garu saja. Shitnya. Hold on, apa nama itu Zah? Bukan rusak, bukan ketayap apa? Bukan. Saya nak tahu. Macam ras sikit gitu bunyi dia apa? I forgot the name locally lah. Rashes. Itu English Tapi ada kawan yang cakap si Jolumin beritahu lah. Dia bilang kalau itu sudah pusing satu badan, the people can die. Lebih kurang gitulah. Dia macam berputar lama-lama dia tumbuh. Kayap is local. Itu bukan buatan orang. Ada satu. Aku lupa lah. Tadi sebelum start podcast aku sudah teringat tapi lupa lah. Dia Vietnang lah. Ya. So bila kalau dia sudah bertemu, dong bilang seluruh badan sudah pusing, dah boleh mati lah. Lebih kurang gitu. Coy. So itu adalah kisah-kisah kebomohan mistik. Tapi palis-palis, na'udzubillah min zalik, kita kena lah. Iyalah. Kau ada story kan pasal orang kasih buat-buat ni? Orang kasih buat. Share man. Ada nih satu cikgu lah. Pernah kasih cerita kami, dia pernah berubat sebanyak hampir 30 kali. Ya, dia jumpa 30 orang guru. Satu Sabah nih, dia pergi cari untuk kasih buang barang dalam badan. Jadi diceritakan betul-betul dia ni sebenarnya ada orang dengki. Hold that horses dulu, Ken. Alright. Now I remember the name. Semai. Semai. The name of the penyakit tu yang kulit tu semai. So aku tengok kalau macam Ustaz Kazim tu macam semai lah. Macam mau gatal semeskin. Iya. Janganlah. Aduh, palis-palis. Coy. Okay, back carry to the on. story. Ya, dia pernah hampir 30 kali lah dia cari macam-macam lah healer lah untuk kasih buang barang dalam badan. Okay. So pernah dia kasih cerita beberapa lah. Bukan semua aja dia kasih cerita, tapi yang ada yang dia cerita yang dia pergi di Sandakan ke di mana tu? Ni guru pun kira hebat juga. Okay. Yang healer ni. Jadi dia pegang badan dia saja. Dia bilang ada orang dengki kau ni. Oh iya. Jadi dikasih mandi lah. Dia kasih mandi bunga, dikasih minum air semua. Dimuntahkan keluar itu pasir. Oh yo. Pasir yang keluar dari mulut dia, habis kena buang. Lepas tu dia juga yang pandu balik pergi ke Ningau. Masa dia mengajar di Ningau. Okay. Jadi banyak atau pasir? Banyak. Oh yo. Banyak dalam satu mangkuk lah begitu, mangkuk putih. Campur dengan air liur dia apa semua, darah mungkin apa. Nah, dia saja, pasir saja. Iya. Ya, kering. Kering. Wih. So kan yang kalau mau balik pergi ke Ningau apa semua tu ada JPJ kan di Batu 32 tu kan. Okay. Dari mana ke mana? Dari sana kan. Okay. Jadi ngam-ngam dia sampai di JPJ tu kan, kaki dia rasa macam kena cucuk jarum. Okay. Dia macam kena cucuk jarum, dia merawung lah dalam. Macam voodoo lah. Voodoo lah. Dia tahan je sakit. JPJ pun tanya dah, kenapa okey kan dah? Ni memang ginilah sakit tu semua kan. Dia sampai di Keningau. I think dia punya penyakit ni macam dia kena buat dalam 1-2 tahun lah. Ui. Last yang percubaan yang hold on. Dia apa yang dia alami sepanjang dari 2 tahun tu? Okay. Muntah pasir saja. Pasir satu. Lepas tu yang satu lagi macam keluar lintah. Okay. Yang satu lagi macam keluar kaca dengan paku. Dari mulut dia? Ya. Lepas tu dari dia seorang saja kena. Dia merebak pergi dia punya bini. Alamak. Dia punya anak-anak dia. Anak dia yang kick. Yang satu orang tu kick, yang anak kedua dia tu. Dia dari Keningau
jalan kaki balik PKB. Jalan kaki. Dia entah tiba-tiba datang angin dia marah, maki-maki, dia angkat beg dia balik PKB jalan kaki. Dari Keningau. Dari Keningau. Oh yo, Keningau. jalan kaki. Jalan kaki sambil dia jalan sambil So dia marah-marah. kira mentally pun dia terganggu lah. Mentally terganggu. Okay. Lepas tu anak-anak dia pun kena. Saya tidak pasti apa yang dia kena, tapi yang saya ingat betul, dia akhirnya dibuang semua benda tu kan. Masa dia di mana tu sama ada di Beaufort ataupun di Mbakut. Oh, ada bomo lah, kasih ubat juga. Ada tukang bomo ubat lah. Itu pun a friend punya kawan juga. A friend punya uncle juga. Mind me asking, dia ni beragama apa? Islam. Islam. Ya. So yang ubat dia Islam jugalah Yang atau ubat dia macam dia punya method ni campur-campur. Mix ya. Dia ada campur yang sebelah dark side ataupun bukan dark side juga lah, yang sebelah dusun punya. oh, Dusun okay. Tatana punya lah. Oh begitu. Ya, so yang last tu yang saya ingat dia sudah dibuang lah. Itu last tu Dia heal sudahlah. heal sudah lah The sekarang. family also sudah heal dah. Ya. Dari dia pinggang size 42. Dia besar ni badan dia dulu. Dari itu sampai dia kurus sampai sekarang 30 inci dia punya ukuran waist. Pinggang. So kamu boleh kira macam gauge lah macam mana dia kurus dia sekarang. Okay. So sekarang dia balik pergi bekerja sudah apa semua lah. Ya. Dia tinggal beberapa tahun lagi mau pensiun sekarang ni. Oh, alhamdulillah. Itu dia terjadi masa dia masa muda lah. And recently dia bagus. Itu pun last tu dia muntah apa benda paku kecil. Kecil untuk yang furniture tu. I've seen and heard about this juga lah. Ya. Kalau begini kan, dia dapat tahu kan siapa yang buat dia ataupun dia dapat dia dapat tahu siapa. Was he a good person? Ya. Jadi kenapa mungkin dengki lah? Dengki lah sebab dia pun berpolitik juga semua. Oh. Ya, dia bukan macam in the depan lah berpolitik semua kan. Dia macam di belakang lah tabir. Tapi penting lah orang dia. So dia yang buat dia tu dari segi politik juga lah yang berlaku. Bukan pula Bukan. Yang buat dia ni kira macam dia punya ex. Oh, kira macam sakit hati lah ni kan. Sakit hati lah, dengki lah. Okay. I can tell this much sajalah. Tapi kalau muntah pasir, Razal. Ya, itu first time saya dengar, serius. Yo, polis man. Aku sebenarnya kan terus terang lah. Kadang-kadang aku risau jugalah dengan kesilapan mungkin kita kadang-kadang memandang rendah. Tak sengaja lah kita. Makin kita tua makin kita waras lah ataupun makin kita lurus lah pemikiran kita. Tapi kalau kita zaman-zaman macam 30-an dulu, kini masih 30-an, awal-awal 20-an gitu, towards 35 begitu, in between kita masih ada rebellious sikit lah. Kalau ada apa-apa sikit orang pelanggar bau pun kita macam mau apa masalah kau gitu kan. Kadang-kadang kita dah tahu kebolehan orang ni, you know. Palit satu kali. You talk about semai ya. Man. Itu lagi satu lah, zaman sekarang ni kalau boleh kita kurang lah. Sekarang zaman media sosial. Kurang lah kita post-post yang kita begitu gitu. Kadang ada orang deki. Ya, betul. So, benda-benda macam mengenakan orang zaman sekarang ni udah melalui gambar. Ya kan? Dia tahu nama kita, dia ada gambar kita. Itu jadi kadang-kadang nasihat-nasihat orang yang beragama ni lah kan, yang kuat agama lah kan. Kira-kira agama apalah, dia akan nasihat macam ni. Kalau boleh janganlah kita terlampau kita riak atau kita kasih show betul kita punya pencapaian semua. Kita tidak tahu kekayaan. Ada orang yang senang dengan apa yang kita ada orang yang tidak senang. Ya, betul. Kalau boleh bilang jangan kongsi lah semua apa benda dia bilang. Kadang-kadang ada orang sakit hati kan, dia ni kongsi ini je, kita kenangan dia sekali. Ya, betul. Tidak mustahil. Ya, itulah zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman media sosial media yang kau bilang kan. Jangan terlampau show off lah. Ada orang betul lah. Tapi kadang saya heran juga lah, zaman sekarang ni kan, kenapa benda-benda ni masih ada lagi lah kan? Zal, cuba kau cerita kau Zal, pengalaman kau. Saya sebenarnya saya tidak pernah lah mengalami. Bukan kau, mungkin ada kawan-kawan pernah kah, saudara-saudara kah? Macam tidak. Kalau saya tidak kes-kes gitu. Okay. Alhamdulillah semua kawan-kawan saya tidak pernah terkenal lah. Saya harap kawan yang ada berada sekarang saya pun tidak terkenal. Janganlah. Tapi kan satu benda lah, bila kau cakap yang dia muntah, dalam fikiran aku soalnya kalau muntah dia akan muntah benda-benda jijik. Lepas tu paku. Tapi bila saya dengar pasir ni terus sikit-sikit terbuat lawak. Berapa tahun bro? Sikit tanya sih. So pasir ni jarang sih dengar. Betul. Saya pun terkejut masa dengar. Sebab
kadang-kadang kita mau menyimin kita perlu pasir kan. Itulah dia bilang. Sekarang pasir mahal. Mahal. Panggil lu dia, panggil dia. Mau buat rumah nih. Tapi Sial lah. dia bilang pasir sungai bagus, pasir laut tak bagus. Pasir laut tak bagus. Kira dah kuat kau punya dinding lah, so memasin. Masin kan. Sial. Jangan buat joke lah, pasal tu dah bagus. Jangan. Benar. Betagar bro. Well, aku mau cerita kau sikit pasal ni cerita isu ni. Bukan isu lah. Aku mau share lah yang aku pernah dengar lah. Cerita-cerita mistik lah. Mistika ataupun balasan, aku pun dah tahu. Ini berlaku apabila dia ni bisnes minyak. Dia bisnes minyak macam auto oil begitu di Sabah lah. Bukan minyak minta lah. Bukan. Okay, so dia ni satu keluarga akan ke Mekah menunaikan haji atau umrah lah, dah silap lah. So dia sampai sana, dia terlalu memikirkan bisnes dia. Patutnya orang semua kasih tinggal semua sana. Sebab berkemungkinan mungkin mati sana, nak tahulah kan. Kebanyakan orang sudah ready. Apa yang dia mau kasih tinggal, wasiat-wasiat apa semua. So, kalau sebelum pergi haji dong akan buat. So apa yang berlaku di sana, dia terlampau ingat sana dia masih bertelefon apa semua. Lasas tiada line dah bagus ke ataupun connection dah bagus. Dia dah dapat buat dia punya bisnes ke apa semua. So one time tu dia demam. Dia demam 1-2 malam, dia dapat buat sudah ibadah yang sepatutnya di Mekah. So lepas tu dia sakit perut. Sakit perut. Dia berak minyak hitam. Dia berak minyak hitam yang banyak sampai itu hotel pun lantai semua cadar semua hitam. Isialah. So ada orang cakap ni, diorang bilang deposit tunai kalau pergi umrah atau pergi kota suci Mekah ni lah. So diorang bilang macam lebih orang Tuhan balas direct, lebih kurang gitulah. Ada yang cakap begitu. So apa yang berlaku di sana, jumpalah ketua sana, yang diorang ketua grup tu kan. Lepas tu jumpalah orang-orang sana juga, apa semua diorang try kasih apalah. Apa yang kau ingat pasal dia bilang tidak apa-apa tu. Saya macam dia punya keluarga kasih tahu yang dia terlampau masih bisnes minyak dia apa semua. So dia bilang cuci, dia orang kasih bersih apa semua, pindah bilik apa semua kan. Itu macam imam ataupun ustaz sana bagi tahu, dia bilang buat solat taubat, dia bilang 2 rakaat. Dia paksa diri lah solat taubat, dia gini kan. Tapi pastikan kalau solat taubat ni kau kena betul-betul taubat lah, kau jangan buat lagi. Lupakan dulu yang di Malaysia, di Sabah, lupakan dulu, dia bilang. The next day dia okay. So ada macam-macam cerita sebenarnya kalau pergi Mekah ni. Ada lagi macam kira saudara anti begitu. Dia pernah terbunuh kucing secara tak sengaja lah sepanjang dia hidup dia lah. Mungkin zaman-zaman muda dia marah kucing, dia pergi taruh tali, lasas tercekik tu. Lebih kurang cerita dia gitu. Dia tercekik tu sampai sekali dia balik dari kan. Macam lucu juga. Tapi ya itu yang dia buat. Sekali dia balik kan, kejung satu kucing. Alamak. Dia Alamak. Macam mau wanita tapi sekali kan dia pergi Mekah. Betul. Dia kesakitan lepas bangun macam malam ke-7 gitu kan. Dia bangun kan, dia kesakitan belakang. Kalau tengok orang cari-cari ikan kucing belakang dia, kena garut-garit macam kecakar-cakar kucing di belakang dia. Dibalas Wow. Ya, begitulah ceritanya. Mistik tak mistik, tapi itulah janganlah kita. Kadang-kadang pernah dengar cerita lah. Bila kita, kalau ini selama kan, kalau bila kita mengerjakan umrah ataupun haji, kadang-kadang bukan semua orang lah, kita akan kena bayar sana secara cash yang kita deposit kita punya, direct. Kita punya Kesilapan. kesalahan sebelum. Iya. Tapi cerita pasal tadi yang bila dia berak minyak hitam tu kan. So saya terbayang satu lah, bukan semua lawan. Sudah. Nasib tiada sana. Nasib tiada ustaz yang cakap kau dulu orang minyak kan. Kau yang pelakon tu. Astagfirullahaladzim. Itu pula saya terfikir. Tapi sebenarnya betul lah kan. Janganlah kita jadi macam tu lah. Ya. We're gonna take short break. Dan penaja kita untuk podcast kali ini adalah Johan, orang Kota Marudu tinggal Jepun. Untuk makluman semua, kebanyakan di Sabah ni O akan jadi U, I jadi E ataupun I. Urang. Kadai. Iyalah, macam I kadang jadi E,
I kadang-kadang jadi I, kadang-kadang jadi macam-macam lah. Ya, betul. Kita. So begitulah. Jadi orang Kota Maru tinggal Jepun ni, dia adalah penaja kami. Dan dia ni buat vlog ataupun konten di YouTube yang menceritakan tentang Aomori Japan. Banyak orang dah tak kenal Aomori ni. Kenapa? Sebab banyak orang fokus kepada Tokyo. Bandar-bandar besar. Osaka, Kyoto, Narita, kira yang bekas Hiroshima. Naruto. Oh, bukan. Naruto. Probably ya. I mean orang fokus kepada benda-benda yang famous. Tapi kalau kamu tengok Johan punya vlog video dia di YouTube, I'm telling you guys, you will be surprised. Terutama macam bila ada Hanami, you know, Cherry Blossom punya festival. Lepas tu semestinya lah Petrolheads gonna love this channel. Dia suka kereta. Kalau kau suka kereta dan dia suka kereta, sama-sama lah kita tengok orang. Sama-sama lah kita suka kereta. Ya, sama-sama. Siapa dia suka kereta kan? Ya, betul. Kereta-kereta Mitsubishi. Ya, betul. Lensa Evolution GT. Dan dia juga ada Subaru Forester. Tapi basically I like the lifestyle yang Johan ada lah sana. Dia surf. Betul. Ya, dia surfing sana. Syok. Dia bila dia buat dia punya content is very proper, you know, properly organized. Yep. Dia bila dia cakap pasal yang history of Aomori. Oh ya. Ya, dan yang terutamanya yang Gunung Iwaki itu kan. Dia documentary style punya presentation. Yes, you are gonna like it. Lepas tu dia cakap pasal apa lagi? Jeans. Dia cakap pasal jeans tu kan. Jeans Asal-usul dia semua tu kan. Asal-usul dia. Sukajan lagi. Check it out guys. Ya. Jadi seterusnya janganlah terus pula. Janganlah terus apa? Janganlah terus. Subscribe terus. Channel Lagu Dari Langit di YouTube. Semua media sosial mereka lah, di Instagram, di Facebook. Check it out guys. Sampai di sini saja. Tidak sampai di sini. Ini baru patu. Kita jumpa di part yang ketiga. Hi, I'm Emily and I'm from the Malaysian football team. You're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah.